Bismillahirrahmanirrahim. Saya Imam Saiful bin Ismail, pegawai Balai Masjid, Imam Masjid Kampung Telisai Tutong. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dipanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mengizinkan kita ni pada malam ini, yang mana kita ni baru saja selepas membaca doa akhir 1442 Hijrah dan terus memasuki diselajurkan dengan membaca doa awal Hijrah 1443. Alhamdulillah, dengan ini marilah kita ni tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dengan iringan doa yang tulus, ikhlas dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tani bermohon doa bagi memberkati di awal tahun 1443 Hijrah ini. Semoga Allah memperkenankan setiap lafaz doa yang kita ni munajatkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, sebenarnya ceramah ini akan saya sampaikan waktu perhimpunan petang malam hari ini sebenarnya. Akan tetapi sebagaimana yang tadi ketahui, tadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilanda ataupun tularnya lagi penyakit COVID-19 2-3 hari ini, maka dengan itu duka cita masjid tani semua seluruhnya diarahkan untuk ditutup kerana tularnya COVID-19. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya janjikan, yang kita ini telah aturkan, insyaAllah saya akan teruskan berkongsi ceramah bersempena awal hijrah ini dengan menggunakan ataupun melalui kemudahan muat turun recorder. Mudah-mudahan para pendengar jemaah semua dapat mendengarkannya, dan mudah-mudahan ianya juga dapat mempertingkatkan motivasi kita ni ke arah ataupun berhijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik. InsyaAllah ceramah khas ini adalah saya khaskan bagi sambutan awal tahun Hijrah 1443 Hijrah pada hari Isnin 1 Muharram 1443 Hijrah bersamaan dengan 9 Julai 2021 Masihi. InsyaAllah tajuk yang bakal saya kongsikan pada
malam ini berkenaan dengan belia berilmu dan beramal soleh pemangkin negara berkat. Para hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah, setinggi-tinggi syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga telah memperkenankan kita untuk bersama-sama di dalam majlis sambutan awal tahun Hijrah 1443 Hijrah yang insya-Allah kita ni bawa secara online. Selawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita ke jalan yang benar dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah 1443 tahun yang lalu adalah merupakan detik bersejarah yang sewajarnya dikenang setiap tahun. Jadi kita ni menyingkap kembali sejarah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Terkandung di dalamnya banyak iktibar dan hikmah yang berguna untuk perkembangan Islam itu sendiri. Jadinya peristiwa ini telah menyaksikan pengorbanan para sahabat yang kita ni cinta, para sahabat yang cinta mereka tidak berbelah bahagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajar kita bahawa perpaduan amat penting dalam kita membangun sesebuah negara. Jadinya peristiwa hijrah juga memperlihatkan kepada kita komitmen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, iaitu bagi memastikan tertegaknya ummah yang beriman, bertakwa, bersatu padu dan hormat menghormati, dan banyak lagi pengajaran dan hikmah yang boleh diperolehi di sebalik peristiwa agung hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan awal tahun Hijrah 1443 pada tahun ini mengetengahkan sebagaimana yang lalu tema yang bertajuk belia berilmu dan beramal soleh pemangkin negara berkat. Jadi alhamdulillah tema ini setentunya sangat menarik dan amat relevan dengan perkembangan semasa. Kita ni selalu ataupun sering mendengar ungkapan seperti belia aset negara, belia pemacu negara maju, belia berwawasan dan sebagainya, yang mana ini adalah menunjukkan kepentingan belia terhadap pembangunan sosio negara. Namun para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, di sebalik tema yang menarik ini timbul persoalan yang perlu kita ni fikirkan, yang perlu kita ni renungi bersama, iaitu sejauh mana kita bergandeng bahu dan bersatu dalam merealisasikan misi murni ini. Nah, itu soalannya. Sejauh mana pencapaian dan kejayaan kita untuk membentuk belia yang berilmu dan beramal dengan ilmunya? Dan adakah para belia masa ini telah bersedia untuk menjadi generasi penerus yang akan menjadi pemangkin negara berkat? Nah, itulah soalan-soalannya. Jadi berikutan kami telah mendengarkan timbulnya persoalan-persoalan tadi. Jadi semua soalan ini mendorong kita untuk bertafakur sejenak. Kita ni pikir-pikirkan, kita ni renung-renungkan dengan saksama, dan untuk merealisasikan harapan ini sudah setentunya memerlukan usaha bersepadu melalui pendekatan the whole of nation approach
yang jitu, agar para belia masa kini betul-betul bersedia menjadi generasi masa depan yang cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukannya sekadar cemerlang di dunia semata-mata. Tetapi yang dituntut dalam Islam ialah cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu cemerlangnya mereka ini di dunia dan di akhirat, atau al-falah fid darain. Seorang sarjana Islam, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ada mengatakan, apabila kita hendak melihat wajah sesebuah negara pada masa hadapannya, lihatlahnya generasi mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan muda hari ini adalah daripada kalangan yang berakhlak, tentunya sesebuah negara itu akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Tetapi jika sebaliknya, maka bersedialah berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. Para pendengar yang dirahmati Allah, oleh yang demikian, belia muda yang berilmu dan berkemahiran tinggi semata-mata tanpa diiringi dengan akhlak dan pribadi yang mulia, ianya adalah merupakan satu malapetaka. Mari saya bawa seorang profesor yang juga dekan fakulti di salah sebuah universiti yang terkemuka di barat, yaitu Profesor Harry R. Lewis, menulis sebuah buku yang menarik untuk ditolak bersama. Buku beliau bertajuk Excellent Without a Soul. Dalam tafsirannya iaitu cemerlang tanpa rohani. Nah, dalam buku ini beliau mengungsikan kebimbangan beliau terhadap perkembangan institusi pengajian tinggi yang terkemuka di barat yang saban tahun melahirkan graduan yang cemerlang, tetapi melupakan aspek kerohanian dalam pendidikan sehingga menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak yang dahsyat di kalangan para pelajar dan warga institusi pengajian tinggi berkenaan. Jadi kita sewajarnya mengambil iktibar dari perkongsian ini agar kita tidak tergelincir dalam membentuk sesebuah masyarakat yang cemerlang, yang berilmu dan berkemahiran tinggi, tetapi kosong dari segi akhlak dan rohani, atau dikenali sebagai sebuah masyarakat yang excellent without a soul. Nah, ini kita ni nama. Yang mana yang akhirnya merusakkan tamadun sebuah masyarakat dan negara itu sendiri. Justru belia-belia muda sebagai generasi penentu masa hadapan negara perlu dimantapkan dengan aspek syakhsiah dan pendidikan agama yang sempurna bagi memastikan generasi ini mampu mencorak masa hadapan negara berasaskan keberkatan. Bak kata pepatah istilahnya, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi berbalik tentang belia cemerlang di sisi Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan belia cemerlang di sisi Allah ni? Dan apakah ciri-ciri belia cemerlang di sisi Allah ni? Mari kita hayati kisah pemuda Asyabul Kahfi sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Surah ini mengisahkan tentang 7 pemuda Asyabul Kahfi yang merupakan antara kisah ajaib yang tidak diragui kebenarannya. Nah, kisah bagaimana pemuda tersebut lari dari kekejaman dan fitnah yang sudah bermaharajalela di sekitarnya yang mendorong mereka bersembunyi dalam sebuah gua yang gelap. Kemudian ketujuh pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan perlindungan dari fitnah dan keingkaran kaumnya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi?
Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tertidur lelap dalam waktu yang sangat lama. Selama mereka tidur, tanpa tempat dan persekitaran mereka berubah seiring waktu. Mereka tertidur dengan keimanan di dalam diri mereka. Allah telah menjaga jasad mereka sejauh utuh, tanpa kurang dan rusak satupun. Hingga pada suatu masa Allah membangunkan mereka dari tidur yang lena selepas 309 tahun tanpa cacat celanya. Ayat 25 dari surah Al-Kahfi ada mengungsikan perkara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabisu fi mahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Sudah. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi, yakni di dalam surah Al-Kahfi halaman 18-25. Subhanallah, Allah telah menidurkan pemuda Asyhabul Kahfi ini selama 309 tahun, tuan-tuan. 309 tahun. Bukan sehari dan bukan seminggu, tetapi 309 tahun lamanya. Nah, kisah ini membuktikan betapa kasihnya Allah kepada 7 pemuda sehingga turunnya rahmat kepada mereka sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala buat generasi berikutnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, di sebalik penceritaan Al-Quran mengenai pemuda Asyhabul Kahfi terdapat banyak pengajaran yang perlu kita ambil iktibar, terutamanya oleh golongan belia. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran, Asyhabul Kahfi adalah kumpulan belia muda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua. Apa istimewanya pemuda Asyhabul Kahfi sehingga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ini? Apa rahmatnya? Jika digali rahsia di sebalik kisah Asyhabul Kahfi ini, kita akan dapati bahawa terdapat ciri-ciri hebat pada pemuda Asyhabul Kahfi. Apa dia ciri-ciri hebat itu? Antaranya pertama yang dapat tadi ambil iktibar iaitu pertama, pemuda Asyhabul Kahfi merupakan pemuda yang berilmu, yaitu daripada ayat 14 dari surah Al-Kahfi menjelaskan bahawa pemuda Asyhabul Kahfi adalah golongan belia yang memiliki ilmu pengetahuan dan kekuatan hujah serta berani menegakkan kebenaran. Jadi mereka ini bukan golongan pak turut yang mengikut sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Berasaskan ilmu yang mereka miliki, mereka memperakui tanpa sedikit keraguan pun bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benar pencipta alam semesta. Mereka menolak seruan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mana Allah curahkan hidayah kepada mereka untuk menerima petunjuk yang membuat mereka semakin teguh atas akidah yang benar. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahawa para pemuda tersebut memiliki ilmu yang kukuh dan lebih menerima kebenaran dan hidayah daripada kesesatan. Mereka, yakni pemuda Asyhabul Kahfi, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat untuk sentiasa meminta perlindungan dari apa jua masalah dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Para ulama menyebut perkataan rahmatan tadi dalam doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rahmatan.
Dalam doa ini membawa maksud pelbagai bentuk rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat yang pertama, dianugerahkan makanan dan minuman. Rahmat kedua, dikurniakan keselamatan. Rahmat yang ketiga, memohon dikurniakan petunjuk bahawa pilihan yang dibuat adalah pilihan yang tepat. Ini kerana ada kalanya kita membuat pilihan, tetapi kita tidak mampu mengetahui pilihan yang dipilih itu benar atau tidak. Jadi mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan juga hikmah. Rahmat keempat adalah keampunan. Kerana apa saja boleh terjadi ketika mereka tidur, termasuklah maut, maka mereka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang nombor dua, para pendengar, hadirin hadirat semua, ciri kedua yang terdapat pada pemuda Ashabul Kahfi ini ialah mereka merupakan golongan belia yang beramal soleh. Pemuda Ashabul Kahfi adalah belia yang kuat beramal soleh dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mari saya bawa dalam kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Pemuda Ashabul Kahfi sentiasa menegakkan kebenaran dan menyuruh kaum mereka supaya beriman. Setelah seruan mereka ditolak, maka mereka membuat keputusan untuk tinggal di gua supaya mudah untuk mereka menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-15 dari surah Al-Kahfi ada menceritakan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Yang mafhumnya, kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan, yakni untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan hujah yang jelas tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemuda Ashabul Kahfi yang diceritakan ini menunjukkan bahawa mereka ini bukan calang-calang belia. Mereka ini merupakan belia yang memiliki ilmu pengetahuan yang mantap dan jati diri yang kental, serta beramal dengan ilmu yang ada di dada mereka. Oleh itu, para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, ilmu yang diperolehi mestilah diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pohon yang tidak berbuah. Seseorang cendekiawan Islam Wahab bin Manabbih berkata, "Mathalu man ta'allama ilma la ya'malu bihi kamathalin tabibin ma'hu dawa'un la yatadawa." Perumpamaan orang yang memiliki ilmu lalu tidak diamalkan adalah seperti seorang doktor yang memiliki ubat namun ia tidak berubat dengannya. Kemudian tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, beramal tanpa ilmu juga mengundang malapetaka. Apa cerita? Al-amilu bila ilmin kasairi bala dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa penuntun. Justru ilmu mesti disertakan dengan amal, barulah ada manfaat dan keberkatannya. Dan inilah yang dilakukan oleh pemuda Ashabul Kahfi. Mereka meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, dan mereka pula mengajak kaumnya untuk sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini para hadirin hadirat bahawa kombinasi ilmu
dan amal akan membentuk seorang muslim sejati yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemudian amal soleh pemuda Ashabul Kahfi itu kesudahannya. Apa kesudahannya? Mereka membawa rahmat dan keberkatan seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi zayuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Mafhumnya, pergilah kamu berlindung ke dalam gua itu, nescaya Tuhan kamu melimpahkan sebahagian rahmatnya kepada kamu dan menyediakan bagi kamu sesuatu yang berguna dalam urusan kamu. Nah, demikianlah janji Allah Azza wa Jalla. Apa dia janjinya? Yaitu belia yang berilmu, pengetahuan dan mentarbiahkan dirinya untuk melakukan amalan soleh. Apa jaminan Allah? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan limpahan rahmat kepada mereka yang sudah setentunya akan mengundang keberkatannya pada masyarakat dan negara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwanya, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Surah yang dipetik daripada surah Al-A'raf ayat 95. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, saya bawakan ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Baidawi dan Imam Asy-Syuyuti dalam kitab-kitab tafsir mereka berkata, walau an ahlal qura amanu wattaqaw. Mafhumnya, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa. Maksudnya di sini ialah jika hati mereka beriman dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, lalu mereka mengikuti rasul dan bertakwa dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan semua larangan, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Mafhumnya, tentulah kami akan membuka kepada mereka yakni pintu pengurniaan, ini janji Allah, yang melimpah-limpah berkatnya dan dari langit dan bumi. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kebaikan bagi mereka dan mempermudahkannya bagi mereka dalam segenap aspek. Langit akan memberikan kepada mereka berkatnya, manakala bumi dengan tanam-tanamannya. Maka jika kita ingin menjadi sebuah negara aman makmur dan dilimpahi rahmat serta dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan bahagia penduduknya, apalah kuncinya? Sebagaimana yang tadi telah ceritakan tadi, kunci utamanya ialah pertama iman dan yang kedua ialah takwa. Dan sudah setentunya masyarakat yang beriman dan bertakwa perlu dibangun sedari usia mudanya. Para hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah, jadi merenung kembali era kegemilangan Islam pada zaman Rasulullah SAW di sisi baginda yang menjadi pembela dakwah dan perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam adalah sejumlah anak muda berusia belasan tahun hingga 30-an tahun. Dalam fasa pembentukan awal dakwah Islam, baginda telah melahirkan ramai nama-nama besar dari kalangan belia muda. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah merupakan seorang belia yang gagah perkasa dan mempunyai kecerdasan intelektual dan pakar dalam pelbagai bidang. Demikian juga Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhuma
seorang sahabat belia muda yang ketika itu masih berusia 15 tahun, menyediakan rumahnya tanpa berbelah bahagi sebagai markas dakwah di awal perkembangan Islam. Seorang lagi sahabat yang punya daya intelektual yang tinggi dalam usia muda zaman Rasulullah SAW. Siapa dia? Dia adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar mendapat kefahaman luas dan faqih dalam bidang ilmu tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi rujukan utama dalam menjelaskan makna-makna Al-Quran di dalam kalangan para sahabat. Lain-lain sahabat lagi, sahabat muda yang tidak kurang kecintaan serta perjuangannya terhadap bersama Rasulullah SAW, dia ialah Talhah bin Ubaidillah, Thauban, Zaid bin Harisah, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, termasuk dua panglima besar Islam, Khalid bin Walid dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yang keduanya merupakan sahabat yang usianya masih muda belia pada zaman permulaan Islam. Rasulullah SAW juga pernah meletakkan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, pemuda ini berusia 17 tahun, untuk memimpin pasukan bagi menumpaskan pasukan Nabi palsu di perbatasan Syam. Terbukti beliau telah mencapai kemenangan yang gemilang dalam usaha menentang pasukan tersebut. Ketika perang Khandaq, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma datang bersama para sahabat yang lain bagi menjunjung seruan untuk berjihad. Beliau berusaha keras untuk memperlihatkan kesungguhan beliau menyertai perang Khandaq. Ketika itu lalu berdiri tegak di hadapan Rasulullah SAW supaya kelihatan lebih tinggi dari para sahabat yang lain agar diperkenankan turut berperang. Rasulullah SAW yang kasihan melihat Usamah radhiyallahu anhu yang bertekad kuat ingin menyertai perang, akhirnya menerima beliau untuk turut berperang. Ketika itu Usamah radhiyallahu anhu baru berusia 15 tahun. Nah, demikian juga sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menerima agama Islam dalam usia 17 tahun. Beliau adalah orang yang pertama melepaskan anak panah untuk membela Islam dan merupakan antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Seorang lagi sahabat muda yang terkenal ialah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, berusia 13 tahun. Beliau menguasai pelbagai bahasa dalam waktu singkat sehingga menjadi penterjemah Nabi, dan ramai lagi para sahabat muda yang tidak sempat dikongsikan satu persatu. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, justru belia muda yang ingin dilahirkan bukan sekadar melahirkan belia yang cemerlang dalam akademik semata-mata, malahan adalah menjadi hasrat negara di bawah pucuk kepimpinan Kewah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, melahirkan belia yang memiliki kecemerlangan yang syumul, yang menyeluruh, mempunyai keupayaan dan kemahiran yang pelbagai dan luar biasa, berasaskan kepada semangat dan keyakinan kental hasil pentarbiyahan bersepadu, berbekalkan ilmu yang mantap, disertai amalan soleh dalam pembinaan generasi terdidik, mempunyai akhlak yang luhur dan kepedulian sosial yang tinggi, serta mempamerkan ciri kepimpinan yang berdedikasi, yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, demikianlah ceramah saya bersempena dengan awal tahun Hijrah 1443 Hijrah pada petang malam hari Isnin ini.
Mudah-mudahan dapat diambil manfaat atau dapat diambil iktibar daripada kisah-kisah ceramah tadi. Saya akhiri ceramah ini dengan mengungsikan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, apa sabda Nabi? Ya ghulam, wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin mengajarmu beberapa nasihat. Apa dia nasihat itu? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allahnya, pasti Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tajahaka. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu. Bila kamu meminta, yakni berdoa, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Hadis hasan sahih. Jadi para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kita ni di dalam mengambil semangat hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita ni sama-samalah kita bersatu padu merealisasikan pembentukan jati diri belia yang berwawasan, yang mempunyai ilmu duniawi dan ukhrawi, dan memiliki kemahiran yang tinggi serta kepribadian mulia dan akhlak yang luhur, yang dengannya masyarakat sejahtera dapat dilahirkan dan akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mewujudkan sebuah negara berkat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akhiri aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.